Seterusnya Ibnu Abbas kata, yang ini dia nak rayak Abu Bakar dia kedudukannya tinggi, pada sisi Nabi SAW nya kedudukannya istimewa, sehingga Nabi SAW kata gini-gini berkenaan dengan dia tu, kata Ibnu Abbas, menganggap ataupun meletakkan datuk yakni aban sebagai ayah, ataupun memutuskan datuk yakni seperti dengan ayah, yakni hak tadi jugalah, serupa dengan hak tadi juga. Serupa dengan hak tadi juga. Yang ni dalam keadaan tak ada anak bagi si mati itulah. Tak ada ayah bagi si mati, ayah dia tak ada, maka datuk lah yang menggantikan ayah tu. Tapi dalam keadaan ada ayah, tak boleh lah kepada datuk tu. Bab mirathil zauj ma'al walad wa ghairihi. Ini bab pesaka suami bersama anak. Anak tu sepas malam lah kita kata, bersama anak-anak, tidak semesti seorang, anak-anak boleh, wa ghairihi, dan orang lain. Maknanya dalam pesaka ni, menerima pesaka ni, dia tidak semesti satu orang saja yang terima daripada si mati tu, boleh jadi beberapa orang, beberapa pihak. Misalnya seorang isteri mati, suami boleh, anak boleh, orang lain lagi kalau ada hak boleh. Siapa-siapa, ayah dia ke, mak dia ke, siapa ke. Mak itu Imam Bukhari nak ceritanya, bukan satu pihak saja. Jadi kita kena tengoklah, adakah orang-orang yang berkenaan itu termasuk di dalam ashabul faraid ataupun ashabul furud. Kalau termasuk, ikut cara tu, gitu. Yang ni Imam Bukhari nak cerita di sini pesaka suami itu, yang ni pesaka yang diterima suami, bukan pesaka suami, pesaka yang diterima oleh suami, yang ni daripada isteri dia yang mati. Yang ni satunya boleh jadi bersama dengan orang lain, yang keduanya berbeza-beza keadaannya, antara separuh dengan 1/4, antara separuh dengan 1/4. Maknanya kalau dia tu tak ada anak, boleh separuh. Kalau ada anak, boleh 1/4. Begitu. Hak ni semua ni, kalau kita baca hak ni, hadis-hadis ni, balik tengok ayat hak baru ni, mula-mula kita baca baru ni, tengok situ ada dah. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Itu dia. Situ duduk stopok situ. Senang. Kamu mendapat separuh daripada peninggalan isteri-isteri kamu kalau mereka tidak mempunyai anak. Kalau mereka ada anak, kamu mendapat 1/4. Anak tu tak kira anak dengan dia ke anak dengan orang lain, tak kira. Tak kira. Anak, dia kata asal anak, tidak semesti anak dengan dia. Anak dengan orang lain pun kena ambil kira. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau berkata, harta ni boleh ke anak dulu, di suatu ketika dulu. Untuk ibu bapa ni hanya diwasiatkan saja. Kalau tak ada wasiat, tak ada lah untuk bagi harta ke pun. Ini hukum di suatu ketika dulu. Inilah yang berlaku. Lepas tu Allah SWT memansuhkan apa yang dikehendakinya, apa yang disukainya, iaitu ditentukan untuk anak lelaki sama dengan 2 bahagian anak perempuan, ataupun sama, kalau lafzi dianya sama dengan bahagian 2 orang perempuan, serupalah juga. Dan Allah menentukan untuk kedua ibu bapa masing-masing daripadanya, bukan kedua-duanya bagi 2 dah, masing-masing daripadanya 1/6. Itulah yang disebutkan dalam ayatnya 1/6. Kalau dulu ibu bapa ni hanya boleh berdasarkan wasiat. Kalau anak dia tu ada wasiat, berilah banyak-banyak mana ke mak pak dia, bolehlah. Kalau tidak, tak ada dulu. Tetapi hak kemudian, dan hak ni lah sampai bila-bila lagu tu, sampai kiamat pun lagu tu. Kalau ada yang nak ubah, tak boleh ubah. Ni dia jadi sesak jugalah. Kalau langgar ni serupa dengan langgar lain, ketentuan Allah SWT berlaku. Ketentuan Allah SWT tak boleh dilarang,
tak boleh dilanggar, tak boleh diubah, tak boleh. Sudah tetap dalam lagu ni. Tak boleh kita nak kata orang perempuan sepatutnya beri banyak berapa, tak boleh. Boleh jadi yang jadi masalah begitu tu pasal mengambil kira masyarakat semasa yang tidak bertanggungjawab, orang lelaki yang tidak bertanggungjawab, segala-galanya perempuan yang menanggung, jadi dia berasa berat lah. Tetapi kalau dalam sistem Islam berjalan molek sungguh, orang lelaki tu bertanggungjawab segala-galanya. Nasabahlah kalau dia dapat 2 bahagian orang perempuan, sebab dia akan menanggung mak pak dia, akan menanggung isteri dia, anak-anak dia, semua atas dia, kewajipan dia. Jadi menasabahlah kalau dia dapat lebih, semua lebih ni. Sebab apa? Sebab orang lelaki yang lebih bertanggungjawab, yang kena menanggung segala-galanya. Ada pun orang perempuan tak ada. Kalau katakanlah dia duduk di rumah dia tu, dia tak sewa keluar sikit abuk buat dia, tak salah dia, tak dosa dia, tak dosa dia. Kalau dia keluar sajalah, budi baik dia, baik hati dia saja. Kalau dia tak keluar sesing pun, dia ada piti beribu-ribu, dia tak sewa keluar pun tak apa, itu hak dia. Itu kedudukan. Lepas tu piti ada nak ke dia, nak solat lah, ikut dia lah, nak solat. Itulah. Ada pun orang lelaki ni kalau ada piti banyak pun, nak belanja kau tu, belanja ni banyak, semua atas dia. Isteri kalau itu pun, itu sukarela dia, suka hati dia, baik hati dia. Mana asal dari segi hukumnya gitu. Lepas tu kalau isteri itu bersedia, suami itu tak ada keluarga apa-apa, dia setuju, dia mesra baik, segala-galanya dia tanggung, itu tak apa, suka hati. Tapi kalau nak kira hak asal, hak sebenar, kalau isteri itu tak setuju, tak sih, maka semuanya atas suami. Menasabahlah dari segi hukum ni dia lebih halah ke lelaki siapa. Pas lelaki ni budak lagi, kita kata bagi banyak gitu juga, hak baru lahir pun banyak lagu tu juga, kira akan datang dia akan jadi menanggung. Hak perempuan ni tidak ada menanggung apa-apa. Itu sebabnya beza. Jadi kalau kita nak ubah di sini tak kena, dia kena ubah hak tadi, hak yang jadi orang perempuan tu berasa berat, berasa gini-gini, kerana masyarakat tu tidak disusun secara Islam, tidak diberi kesedaran betul-betul orang lelaki ni tentang tanggungjawab dia. Maka orang perempuan tu terasa terbeban, lalu dia memberontak terhadap hukum. Dia tak ada kena mengena dengan hukum ni molek dah. Hak tak betul tu bab masyarakat, bab susunan masyarakat, hak tu hak tak kena. Bukan masalah hukum ni, hak ni tak ada satu dah. Jadi tak boleh nak ubah dia, tak boleh ubah hukum, kena ubah keadaan, suasana, biar sesuai dengan hak ni, biar sesuai dengan hak ni. Sebab kita kata di setengah negeri tu dia kata belanja kena orang perempuan, bagi mas kahwin gitu gini. Siapa dia suruh lagu tu? Siapa dia suruh? Jadi patutnya perempuan di tempat ni, oleh kerana masyarakat dia tu orang perempuan yang bagi mas kahwinnya, patutnya boleh bersaka lebih lah kepada dia. Kalau orang kata gitu, siapa dia suruh buat lagu tu? Islam tak pernah suruh orang perempuan tu bagi bersaka, apa ni buat bagi mas kahwin. Tak pernah suruh. Lalu oleh kerana tu nak ubah hukum, tak patut ubah hak ni, kena ubah hak tu. Hak tu hak tak betul. Hak tu hak tak betulnya. Yang ni orang perempuan, kalau di India, kalau di India amalan orang Islam ramai lah lagu tu. Ni dia terpengaruh dengan masyarakat lah. Hindu sebenarnya hak lagu tu, iaitu orang perempuan bagi mas kahwin kepada lelaki, dia panggil jahiz, ataupun dauri, dia sebut dauri. Orang perempuan bagi. Jadi kalau si suami tu nak apa dia, nak rumah sebuah, nak kereta sebuah, nak gini-gini, kena sedia. Sebab itulah orang menganggap ada anak perempuan ni bala, menyusahkan. Jadi zaman jahiliah orang Islam pun terikut-ikut dengan cara tu. Bukan semua, sebahagiannya lah, sebahagian. Dia terikut-ikut dengan cara tu. Katakanlah dalam suasana tu
dia kata oleh kerana orang perempuan ni menanggung mas kahwin,